أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat sama-sama kita dapat sama-sama kita bersua pada pagi ini di dalam perkongsian ilmu berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan tauhid, perbincangan daripada kitab Imam Abu Hanifah Al-Fiqhul Akbar. Jadi insya-Allah dan terima kasih kepada pihak SPAQ di atas penerusan program pada pagi ini. Dan insya-Allah pagi ini kita sambung lagi perbincangan kita berkenaan dengan topik yang kita bincangkan sebelum ni, pengertian iman dan Islam. Saya tersilap beri tajuk semalam. Semalam pun saya semasa beri tajuk tu saya berada di Kelantan lagi. Saya masih di Kelantan lagi sampai pagi tadi. Awal pagi sampai di Manjung. Perak ni di rumah ni dekat Manjung. Jadi tajuk dia yang sebenarnya pengertian iman dan Islam. Ada sikit kesilapan. Jadi berkenaan dengan topik ni kita telah bincangkan sedikit di dalam kuliah kita sebelum ini. Jadi sebelum ni saya dan kita dah baca dah sepintas lalu apa petikan daripada buku kita ni, petikan daripada kata-kata Imam Abu Hanifah dan seterusnya sedikit berkenaan dengan ta'arif ataupun definisi makna iman yang tu pun telah saya jelaskan di dalam perkongsian kita sebelum ini. Jadi insya-Allah saya akan sambung perbincangan pada pagi ini berkenaan dengan huraian, ikrar dan seterusnya. Baik. Huraian, yang ini pun kita dah baca dah. Cuma saya baca sepintas lalu, kemudian saya akan tambah lagi mana poin-poin ataupun dalil-dalil yang untuk menjelaskan penjelasan yang terdapat di dalam buku ni, di dalam kitab Al-Fiqhul Akbar, di dalam syarah kepada Al-Fiqhul Akbar ini. Huraian ikrar ialah mengakui dengan lisan, manakala tasdiq pula membenarkan dengan hati. Pengakuan dengan lidah dan membenarkan dengan hati bahawa Allah Jalla Jalaluh, Tuhan yang Esa, tiada sebarang sekutu baginya, bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan dan suci dari segala kekurangan dan keserupaan dengan makhluk. Pengakuan dan membenarkan segala apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan yang diutuskan oleh Allah. Jadi mana ikrar dan tasdiq. Di dalam keimanan dia mesti kena ada dua-dua. Mesti kena ada ikrar dan juga tasdiq. Tidak memadai ikrar sahaja dan tidak memadai tasdiq sahaja. Mana tidak memadai mengakui dengan lidah sahaja tanpa membenarkan di dalam hati, dan tidak memadai membenarkan di dalam hati sahaja tanpa pengakuan dengan lidah. Mana dua-dua sekali kena ada untuk menjadikan seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu sebagai tambahan saya akan kemukakan kata-kata ulama berkenaan dengan persoalan ini seperti kata-kata Imam An-Nawawi, kata-kata Izzuddin Ibn Abdissalam dan sebagainya. Kita tengok apa yang ada dalam buku ni dulu. Dalam buku Al-Fiqhul Akbar yang jika ada di tangan mana tuan-tuan, puan, dan apa yang terdapat pada skrin yang saya sharekan ini. Baik. Kalau ada buku,
pada muka surat 82, Al-Fiqhul Akbar 82. Pengakuan tanpa membenarkan bukanlah iman. Mengaku sahaja, sebut dengan lidah sahaja, tapi hati tidak membenarkan, itu bukan iman. Kata-kata ini membantah dakwaan puak Al-Karamiyah yang mengatakan iman itu hanyalah ikrar sahaja. Allah berfirman, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Dan di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Jadi mana? Di kalangan manusia, terutama sekali di zaman Nabi SAW dahulu, begitu juga pada zaman kita sekarang ini, ada yang kata kami beriman dengan Allah dan hari kemudian. Tapi sebenarnya mereka sedikit pun tidak beriman. Iaitu di dalam hati mereka tidak ada keimanan. Siapa golongan ini? Allah Jalla Jalaluh menafikan ucapan mereka ini sebagai iman. Jika iman itu hanya dengan pengakuan sahaja, tentulah semua orang munafik adalah orang yang beriman. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, wahai Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahawa sesungguhnya engkau sebenar-benarnya Rasul Allah. Dan Allah sememangnya mengetahui bahawa engkau adalah Rasulnya. Serta Allah menyaksikan bahawa sesungguhnya pengakuan mereka adalah dusta. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala cerita golongan munafik datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersaksi bahawasanya engkau adalah utusan Allah. Orang munafik kata dengan lidah dia. Allah Ta'ala balas kepada mereka, Allah Ta'ala memang dah tahu engkau adalah utusannya. Manakala puak-puak munafik tidak kata lagu itu pun, Allah Ta'ala dah tahu dah. Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada pengakuan daripada golongan munafik. Dan Allah bersaksi bahawasanya orang munafik itu dusta. Begitu. Mereka datang kepada Nabi SAW, mereka mengucapkan kepada Nabi bahawasanya engkau adalah utusan Allah. Tetapi sebenarnya mereka dusta. Mereka tipu. Sebab apa? Dalam hati mereka sedikit pun tidak ada kepercayaan tersebut. Sedikit pun tidak ada kepercayaan bahawasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Mereka hanya ucapkan dengan lidah sahaja. Bahawa dakwaan iman mereka itu dusta kerana tidak ada tasdiq dalam hati mereka. Maknanya membenarkan di dalam hati tidak ada. Demikian juga semata-mata ma'rifah atau kenal tidak menjadikan seseorang itu sebagai orang yang beriman. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani dan yang kami berikan kitab itu mengetahui serta mengenalinya Nabi Muhammad dan kebenarannya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Pengetahuan mereka itu sedikit pun tidak berguna pada iman mereka kerana tiada tasdiq. Ketiadaan tasdiq. Maknanya mereka mereka tahu, mereka kenal. Mereka kenal Nabi SAW sebagaimana yang terdapat di dalam kitab-kitab mereka, di dalam Taurat, di dalam Injil. Tetapi mereka tidak menuturkan, tidak ikrar, tidak menuturkan dengan lidah mereka. Hanya di dalam hati mereka sahaja. Itu pun tidak berguna. Baik. Jadi di dalam soal ini kita lihat imam-imam kita telah memberikan penjelasan bahawasanya tasdiq dan juga ikrar itu mesti kena ada sekali. Mesti kena ada sekali. Ada serentak. Maknanya kena seseorang itu mengakui dengan lidah dia bahawasanya dia beriman dan dalam masa yang sama hati dia juga menerima apa yang dituturkan oleh lidahnya, lidahnya. Kerana itulah di kalangan ulama mana mereka mengatakan
Mana ada salah satu tidak memberikan apa-apa manfaat. Seperti ungkapan ini. Fal-imanu biduni islamin inadun. Iman tanpa Islam adalah keras kepala, derhaka. Keras kepala. Tu mana iman, percaya saja dalam hati. Tapi tak nak Islam, maknanya tak nak mengucapkan dua kalimah syahadah. Tak nak mengakui. Dia tahu dalam hati dia. Dia tahu Allah tu Tuhan. Dia tahu Allah tu menciptakan dia. Allah tu, dia tahu semua tu. Dia tahu. Nah, yang patut disembah adalah Allah. Dia tahu. Tapi dia enggan mengucapkannya. Enggan Islam. Enggan menuturkan dua kalimah syahadah. Enggan bersaksi. Tak nak bersaksi itu. Itu adalah inat, keras kepala. Keras kepala. Itu kederhakaan. Wal islamu biduni imanin nifaqun. Islam tanpa iman adalah nifaq. Hipokrit. Mana menuturkan sahaja, sebut sahaja, seperti dalam ayat tadi, pergi jumpa dengan Nabi SAW, kata kepada Nabi, engkau adalah utusan Allah, tapi hati tak nak terima. Hati tak nak terima, itu adalah nifaq. Itu adalah nifaq. Itu juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yajma'uha ta'atullahi wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya menghimpunkan kedua-duanya. Mana mesti kena ada kedua-duanya. Maknanya bila mana seseorang itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, niscaya ia akan menghimpunkan kedua-duanya, iaitu ikrar ataupun Islam, dan juga tasdiq, membenarkan, iaitu iman. Kedua-duanya mesti ada pada diri seseorang. Mesti ada. Sebab itulah mana ulama menyebutkan bahawasanya kedua-duanya adalah merupakan suatu yang saling sokong menyokong antara satu sama lain. Tidak menjadi jika hanya satu pihak sahaja. Islam sahaja ataupun iman sahaja tak boleh. Sebagaimana ungkapan ini yang sering digunakan oleh ulama, ini saya petik daripada Mawsu'ah Al-Muyassar fil Adyan wal Madahib. Wal iman wal Islam mutalaziman, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Iman dan Islam adalah dua perkara yang saling menunjukkan antara satu sama lain. Talazum, saling menghendaki satu sama lain. Ada Islam pada diri seseorang, iman ada juga pada dia. Ada iman pada diri seseorang, Islam ada juga pada dia. Mesti kena ada dua-dua. Tak boleh ada salah satu sahaja. Tak boleh. Mesti kena ada lengkap kedua-duanya di dalam diri seseorang. Bila kedua-duanya disebutkan bersama, maka ia berbeza dari segi makna zahir. Dan bila disebutkan secara berasingan, maka ia memberikan makna yang sama. Jadi kalau iman dan Islam ni disebutkan bersama pada satu tempat, seperti di dalam hadis Jibril alaihi salam, disebutkan dua-dua. Nabi SAW ditanya tentang Islam, Nabi jawab tentang Islam. Nabi SAW ditanya tentang iman, Nabi jawab tentang iman. Maknanya kedua-duanya ditanya pada satu tempat secara serentak. Maka kedua-duanya memberikan makna yang berasingan, makna yang berlainan. Jadi makna Islam, makna dia yang tersendiri, iman maknanya yang tersendiri. Tetapi bila disebutkan secara berasingan, sebut salah satu saja, sebut iman saja, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka otomatik Islam masuk dalam itu. Maknanya bukan kata ayat ni kata wahai orang-orang yang beriman, orang Islam tak masuk, ada. Tidak. Tidak. Maknanya orang yang iman ya, orang yang benar-benar Muslim yang sebenar, Muslim yang menepati kehendak Islam dia tu. Dia mesti ada gabungan kedua-duanya. Bila disebut wahai orang-orang yang beriman, maknanya dia juga Muslim, dia juga Islam. Bila disebut wahai orang-orang Muslim,
ataupun orang Islam itu adalah, maknanya dia juga adalah mukmin. Jadi mesti ada gabungan kedua-duanya pada diri seseorang. Tidak boleh ada salah satu sahaja. Kerana itu Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim, dia kata, saya kongsikan apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ini mana tokoh besar dalam akidah, dalam fiqh, dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia adalah tokoh besar. Nah, dalam fiqh mazhab Syafi'i dia tokoh besar, begitu juga di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah dia seorang tokoh besar. Apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi? Okey. Nanti saya share dulu. Baik. Imam An-Nawawi kata, wattafaqa ahlus sunnati minal muhaddithin wal fuqaha wal mutakallimin ala anna al-mu'min alladhi yuhkamu bi annahu min ahli al-qiblah wa la yakhludu fi an-nar la yakunu illa man i'taqada bi qalbihi din al-islam i'tiqadan jaziman khaliyan min asy-syukuk wa nattaqa bisyahadatain fa in iqtasara ala ihdahuma lam yakun min ahli al-qiblah aslan illa idza ajaza 'an an-nutqi li khalalin fi lisanihi aw li 'adami at-tamakkun minhu. Ahlus sunnah dari kalangan muhaddithin, fuqaha dan mutakallimin sepakat bahawa orang yang beriman yang dihukumkan sebagai ahli qiblat dan tidak kekal di dalam neraka mestilah orang yang beriktikad tentang agama Islam dengan iktikad yang pasti serta tiada syak dan mengucapkan dua kalimah syahadah. Sesiapa yang berpada dengan salah satu dari keduanya, maka dia bukan ahli kiblat sama sekali kecuali dia tidak mampu untuk menuturkannya. Ini kata-kata Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim karangannya. Baik. Jadi mana Imam An-Nawawi menyebutkan di sini bahawasanya ahlus sunnah, tak kiralah daripada kalangan salaf ataupun khalaf, dari kalangan muhaddithin, ulama ahlul hadis, ataupun fuqaha, ulama fiqh, ataupun mutakallimin, ulama ahlul kalam. Mana semua sepakat bahawa orang yang beriman dihukumkan sebagai ahli kiblat tidak kekal dalam neraka. Maknanya mungkin dia masuk ke dalam neraka dulu disebabkan oleh dosa-dosa dia, dia mesti beriktikad tentang Islam dengan iktikad yang pasti tidak ada syak. Itu nombor satu. Mana dalam hati dia ni, dia betul-betul percaya, betul-betul yakin, tidak ada syak. Tidak ada syak. Maknanya dalam hati dia, bila dia kata dia percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan i'tiqad yang pasti, dengan yakin, langsung tidak ada sebarang keraguan. Itu adalah betul. Dan mengucapkan dua kalimah syahadah, serta dia kena ucapkan dua kalimah syahadah. Mana dua-dua tu kena ada. Tu kena ada. Kalau berpada dengan salah satu tak boleh, tak cukup. Dia mengucap dua kalimah syahadah saja, hati dia tidak percaya. Maknanya dia tu munafik. Kalau dia percaya saja dalam hati, seperti ayat ni, orang yang diberikan kitab kenal Nabi SAW seperti kenal anak mereka, tapi mereka tidak mengucapkan dua kalimah syahadah, maka iman mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya mesti kena mengucapkan dua kalimah syahadah. Lepas tu kalau kita tengok seseorang tu, dia semayang, kita tak pernah dengar dia ucap dua kalimah syahadah. Tak pernah dengar. Tapi kita cukup dia semayang. Kita tahu dia tu Islam. Daripada keluarga Islam. Apakah kita nak kata dia Islam, kita nak suruh dia mengucap dulu depan kita? Tidak. Tak perlu. Tu kita tengok zahir dia. Kita tengok zahir dia. Tengok zahir tu, maksudnya kita, anggapan kita, bahawasanya dia adalah sebagai seorang Islam, dia mengucap dua kalimah syahadah, apatah lagi kalau dia sembahyang.
Jadi tak perlulah orang tu nak naik jadi imam, kita tak kenal dia, tiba-tiba kita panggil, nanti dulu, aku nak jadi makmum kepada hang, aku nak dengar dulu hang baca ucap 2 kali masyarakat. Aku nak dengar dulu. Kalau aku tak dengar, aku tak nak ikut kamu jadi imam. Sebab aku tak pasti kamu ni beriman ke tak. Tak payahlah lagu tu. Tak payah. Kita tengok dari segi zahirnya, dia pergi nak sembahyang, dia nak jadi imam ataupun dia sembahyang, maka kita anggap dia sudah mengucapkan 2 kalimah syahadah. Apatah lagi dalam sembahyang, memang ucap 2 kalimah syahadah di dalam tasyahud, di dalam tahiyat. Itu baik. Kemudian begitu juga kalau kita tengok orang tu mengucap 2 kalimah syahadah, maka asal dia kita kata dia tu beriman lah. Kita kata hati dia tu beriman lah. Soal kalau dia tidak beriman juga, dia maknanya dia mengucap tu hanyalah kerana semata-mata kerana faktor keduniaan semata-mata, itu kita serah kepada Allah Ta'ala. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita hanya berhukum dengan zahir sahaja. Kecuali jelas kepada dia kalimah-kalimah kufur. Itulah lain. Baik. Kemudian kalau kita tengok di dalam Al-Quran, terdapat ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan supaya mengucapkan keimanan. Di mana mengucapkan keimanan apa yang ada di dalam hati. Umpamanya di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Baqarah ayat 136. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la katakanlah, Allah Ta'ala suruh kata. Allah Ta'ala suruh ucapkan. Maknanya bukan semata-mata percaya di dalam katakanlah wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman katakanlah wahai, mana Allah Ta'ala kata ni kepada orang yang beriman lah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Sebut benda tu. Dan apa yang diturunkan kepada kami iaitu Al-Quran. Dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, asbab, anak cucu dia. Dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan diberikan kepada nabi-nabi daripada Tuhan mereka. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh perintahkan kepada orang yang beriman supaya kata, supaya ucapkan. Di mana bukan semata-mata percaya di dalam hati sahaja. Ucapkan keimanan kepada Allah, keimanan kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada nabi-nabi yang lain sebagaimana yang terdapat di dalam ayat ini. Cuma berkenaan dengan keimanan kepada kitab yang terbahagi kepada tafsiri dan juga ijmali, terbahagi kepada keimanan kepada kitab secara umum dan juga secara terperinci, yang itu kita telah bincangkan dalam kuliah kita sebelum ini berkenaan dengan beriman kepada kitab. Sebab dalam ayat ini semua diturunkan juga kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishaq, kepada Ya'qub dan anak cucu mereka. Baik. Kemudian begitu juga di dalam ayat yang lain. Di dalam hadis Nabi SAW, di dalam satu hadis yang panjang, agak panjang, saya potong hadis ini, kita ambil poin yang kita nak berkenaan dengan hadis ini. Iaitu Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dia kata, Ibn Abbas ceritalah ni. Inna wafda Abdul Qais لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma katanya, sesungguhnya rombongan dari kabilah Abdul Qais tak kala sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi dan bersabda. Panjang lagi hadis dia tu, tengok tu.
Panjang, saya tak ambil lah sebab itu tidak berkait dengan apa yang kita nak bincangkan pada pagi ini. Baginda menyuruh mereka supaya beriman kepada Allah yang Esa. Lalu baginda bertanya, apakah kamu mengetahui apakah itu beriman dengan Allah yang Esa? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi SAW bersabda, bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW jelaskan makna beriman kepada Allah yang Esa ialah salah satunya bersaksi. Maknanya ikrar, kesaksian. Tidak dalam hati saja. Itu menuturkan dengan lidah bahawasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi mana? Mesti kena ada ikrar. Tak dapat tidak. Tidak semata-mata yakin di dalam hati sahaja. Kemudian begitu juga orang di samping itu seperti yang telah saya sebutkan tadi, saya kemukakan pandangan Imam An-Nawawi berkenaan dengan persoalan ini, maknanya orang yang beriman ini tidak hanya kata sahaja, ikrar sahaja. Ikrar mesti. Dalam masa yang sama mesti kena yakin. Tidak ada sebarang keraguan di dalam hatinya. Seperti di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu." Sesungguhnya orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang yang percaya beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Terus percaya tanpa ragu-ragu. Maknanya dalam hati pun mesti kena percaya. Tidak memadai dengan mengucap sahaja. Yang ini kata ungkapan-ungkapan ulama, pandangan ulama telah saya kemukakan sebelum ini. Begitu juga di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala juga mengisyaratkan kepada perkara yang sama. Maknanya keimanan ini bukan hanya semata-mata apa yang dituturkan di dalam hati sahaja. Tapi mesti kena ada kepercayaan di dalam hati. Ini di antara ayatnya lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin min." Engkau tidak akan dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, tergamak berkasih mesra dengan orang-orang yang menentang perintah Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang yang menentang itu adalah bapa-bapa mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka ataupun keluarga mereka. Mereka yang setia itu Allah tetapkan iman dalam hati mereka dan telah menguatkan mereka dengan semangat pertolongan daripadanya. Jadi mana di sini kita tengok dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahawasanya orang yang beriman ni orang yang Allah taala tetapkan keimanan di dalam hati mereka. Di mana ada ketetapan keimanan di dalam hati mereka. Tidak hanya sebut dengan lidah semata-mata, bukan. Tapi sebaliknya ada ketetapan juga di dalam hati. Baik. Yang mana mesti kena ada kedua-duanya. Jadi mana tak boleh, mana orang yang tidak beriman dia kata kepada kita, aku ni walaupun tak mengucap apa aku percaya. Aku percaya seperti dalam satu video yang pernah saya sebut sebelum ni, seorang Sami dia siap boleh baca lagi apa dia panggil surah Al-Ikhlas. Boleh baca surah Al-Ikhlas. Tapi dia tidak melaksanakan segala bukti bahawasanya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul dengan cara beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala mengikut cara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitu juga di dalam ayat yang lain Allah taala berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum.
wahai orang-orang Arab, orang Badui. Nah, orang-orang Arab berkata, dia kata, kami telah beriman. Mana mereka kata mereka telah beriman. Kul, Allah Ta'ala suruh Nabi SAW kata kepada mereka, lam tu'minu, engkau belum beriman, sementara tapi katakanlah Islam, kami Islam sahaja. Ketika mana iman belum meresap masuk ke dalam hati kamu. Jadi mana ketika mana iman belum betul-betul mantap di dalam hati, ucap Islam sahaja. Jangan ucap kami beriman. Jadi maknanya di sini dengan jelas nak menunjukkan bahawasanya semata-mata ucapan Islam, semata-mata sebut dengan lidah tanpa membenarkan hati tidak memberikan, tidak menjadikan seseorang itu beriman. Begitu juga beriman percaya dalam hati sahaja, tetapi sebaliknya tidak dituturkan dengan lidah, itu juga tidak menjadikan seseorang itu dianggap sebagai seorang Muslim. Jadi mana mesti kena ada gabungan daripada kedua-duanya. Kemudian kita sambung kepada topik yang seterusnya. Iaitu masalah pertambahan dan pengurangan iman. Masalah pertambahan dan pengurangan iman. Iman penduduk langit seperti para malaikat dan iman penduduk bumi seperti para nabi dan awliya dan ahli syurga tidak bertambah dan tidak berkurang di dunia dan akhirat dari segi mu'man bih, iaitu apa yang wajib diimani dan dibenarkan. Ini kerana sesiapa yang mengucapkan dengan penuh pengakuan dan pembenaran bahawa aku beriman kepada Allah dan dengan apa yang datang daripada Allah, dan aku beriman kepada Rasulullah dan dengan apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia telah beriman dengan semua perkara yang wajib diimani dan dia menjadi seorang mukmin. Sesiapa yang beriman kepada sebahagian rukun iman seperti beriman dengan Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, tetapi tidak beriman dengan hari akhirat, maka dia seorang kafir. Sesiapa yang mengatakan dia beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak beriman kepada rukun iman yang lain, maka dia adalah seorang kafir. Tidak ada perbezaan antara seorang yang beriman dengan kepada sebahagian perkara yang wajib diimani dengan orang yang kufur terhadap semua perkara yang wajib diimani. Yakni iman itu sendiri dengan erti keyakinan tidak boleh berkurangan. Demikian juga perkara-perkara yang wajib diimani itu telah ditetapkan dan tidak berubah. Ianya wajib diimani dengan penuh keyakinan dan tidak boleh berkurangan kerana ia akan membawa kepada keraguan dan sangkaan. Kata Mullah Aliul Qari, tasdiq itu jika tidak secara tahqiq, ilmu secara pasti, maka ia berada pada tahap sangkaan dan ragu-ragu. Sedangkan sangkaan itu tidak berguna dalam perkara i'tiqad di sisi ulama mu'tabar. Allah Ta'ala berfirman, Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, Inna Allah alimun bima yaf'alun. Sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu dari kebenaran i'tiqad. Sudah. Baik. Jadi kita masuk kepada topik perbincangan seterusnya. Iaitu orang yang beriman ni sama masalah pertambahan dan pengurangan iman. Jadi di sini disebutkan iman penduduk langit seperti malaikat dengan iman penduduk bumi seperti nabi, aulia dan semua ahli syurga.
tidak bertambah dan tidak berkurang dari sudut mu'man bihi. Bukan dari sudut kekuatan iman seseorang tu, individu tu tak. Tapi dari sudut perkara yang wajib diimani. Yang wajib diimani, wajib dibenarkan. Yang tu banyaklah rukun iman. 6 rukun iman. Nah, dalam rukun iman tu pula percaya. Percaya kepada Nabi-Nabi, semua Nabi-Nabi. Yang wajib dipercayai. Percaya Nabi Nuh, percaya Nabi Lut, percaya Nabi Saleh. Nah, diturunkan kepada kaum mereka masing-masing. Percaya kepada kitab. Percaya kepada kitab dengan semua kitab yang wajib diimani. Yang itu tak boleh berkurang. Itu mu'man bihi. Perkara objek yang dijadikan sebagai bahan keimanan. Yang dijadikan sebagai bahan keimanan. Yang itu tak boleh berkurang, tak boleh berlebih. Tak boleh berlebih. Jadi tidak boleh seseorang itu dalam beriman. Dia kata, awak percaya mana Nabi. Awak percaya juga Nabi Ibrahim itu sebagai Nabi. Saya tak percaya Nabi Ibrahim itu sebagai Nabi. Saya rasa dia tu orang biasa ya. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Begitu juga tentang malaikat. Mana ada Jibril mari. Jibril mana ada Jibril ni. Nabi terima wahyu, terima direct gitu. Tak ada Jibril. Itu tak boleh. Itu menyebabkan iman seseorang rosak. Jadi maknanya dari segi mu'man bihi, dari segi perkara yang diimani, wajib kena sama. Tak boleh berkurang. Tak boleh berlebih. Tak boleh berlebih. Dia percaya pula kepada malaikat yang tak pernah wujud. Percaya kepada malaikat yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tidak disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Dia pergi percaya. Itu tak boleh. Itu berlebih. Tak boleh. Dia tak boleh lebih, tak boleh kurang. Kepada berkenaan dengan mu'man bihi. Sesuatu yang diimani. Sesuatu yang diimani. Baik. Jadi begitu juga percaya kepada hari akhirat. Contoh kita kata, percaya kepada hari akhirat. Dia kata, Aish, mana ada timbang-timbang amalan ni? Nak timbang ke mana? Mana ada? Tak boleh, tak ada. Dia tak percaya. Akhirat dia percaya sirat, dia percaya tu, dia percaya ni. Timbangan amal dia tak terima. Sedangkan perkara itu jelas di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi SAW. Tiba-tiba dia tak nak terima. Itu tak boleh. Jadi mana berkenaan dengan mu'man bihi ini, wajib kena terima. Wajib tak boleh berkurang dan juga tak boleh berlebih. Baik. Jadi tak ada beza antara beriman kepada sebahagian perkara yang wajib diimani dengan orang yang kufur terhadap semua perkara yang wajib diimani. Tak ada beza. Dia kena sama saja jadinya. Jadi dalam soal keimanan, matematik iman ni dia tidak serupa dengan matematik 10 tolak 1 9. Tidak. Matematik iman ni tolak 1 jadi kosong. Rukun iman 6. Rukun iman 6. Kita tolak 1 rukun iman. Bukan jadi 5. Jadi kosong. Jadi kosong. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan seterusnya pada hari kiamat. Qadar. Tu 6. Dia tolak 1. Tolak beriman kepada takdir. Tak ada takdir ni. Tak boleh terima takdir ni. Tak boleh terima. Dia tolak 1. Bukan bermakna 5 lagi dia ada, 5 lagi sah, 5 lagi sah. 1 dia tak ada, tidak. 6 tolak 1 jadi kosong. Jadi kosong. Maknanya keimanan dia tu tidak diterima, tidak sah, terbatal keimanan dia tu kerana menolak 1 sahaja. Jadi maknanya rukun iman yang 6 kerana dia tolak 1 rukun iman, maka jadi kosong keimanannya kepada rukun iman. Sebab tu dulu pernah saya sebut dah dalam perbincangan berkenaan dengan beriman kepada Rasul. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala sebut tentang Rasul-Rasul, tentang umat dahulu. Bila dia mendustakan seorang Rasul, maka Allah Ta'ala kata mendustakan Rasul-Rasul, ramai Rasul. Kazzabat 'adul mursalin. 'Ad telah mendustakan Rasul-Rasul. Macam mana ramai? Sedangkan sebenarnya kaum 'Ad mendustakan Nabi Hud sahaja. Nabi Hud sahaja. Dia tak ada, aku tolak juga Muhammad, tolak juga Nabi Saleh, tolak juga Nabi Nuh. Nabi Hud dia tolak.
Tetapi menolak seorang Rasul bermaksud menolak juga Rasul-Rasul yang lain. Sebab antara kerja Rasul adalah dia menjelaskan tentang Rasul-Rasul yang lain. Dia cerita tentang Rasul-Rasul yang lain yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum masing-masing. Nabi Hud dia datang dia cerita juga tentang Nabi Saleh. Kalau Nabi Hud bermakna tak terima apa yang disebutkan oleh Nabi Hud tentang Nabi Saleh. Itu kaedah di dalam beriman. Jadi sebab itu di sini disebutkan tak ada beza orang yang beriman kepada sebahagian perkara yang wajib diimani dengan orang yang tolak semua perkara yang wajib diimani. Sama sahaja. Sebab itu dalam soal keimanan ni kita tidak boleh berlebih, tidak boleh berkurang tentang mukman bihi, tentang perkara yang mesti diimani, diimani. Jadi tak boleh. Hari ni duk berasa hari ni tak berapa nak percaya lah kepada titian sirat ni. Ya kau boleh jadi laju lagu tu sekali titian sirat ni. Tak boleh. Tak boleh. Rasak habis akidah. Kerana menolak satu sahaja. Mana mesti kena terima semua sekali. Baik. Yakni iman itu sendiri dengan erti keyakinan tidak boleh berkurangan. Hak tak boleh kurang. Begitu juga benda hak wajib diimani. Yang telah ditetapkan. Itu telah ditetapkan dan tidak boleh berubah. Tak boleh berubah. Perkara yang wajib diimani. Beriman, keimanan, kepercayaan kepada malaikat yang itu tak boleh berubah. Tak boleh sama sekali berubah. Sama ada berubah dari segi keimanan kepada malaikat secara keseluruhan ataupun beriman kepada salah satu daripada ataupun beberapa malaikat yang disebutkan dengan jelas di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi SAW yang sahih. Tak boleh. Tak boleh tak? Ianya wajib diimani dengan penuh keyakinan dan tidak boleh berkurangan. Kerana ia akan membawa kepada keraguan dan sangkaan. Ini tak boleh. Dalam iman tidak boleh berkurangan, tidak boleh ragu, tidak boleh sangka. Tak boleh. Jadi tasdid ni jika tidak sampai kepada tahqiq pasti, yakin. Maka dia berada pada tahap sangkaan, pada tahap ragu-ragu. Dan sangkaan ni tidak berguna dalam soal i'tiqad. Dalam soal i'tiqad ni kita mesti kena yakin. Kita mesti kena yakin. Tak boleh ragu-ragu. Tu tak boleh duk main syair. Tu ke. Malaikat ni ada. Aku tak percaya. Tak berapa nak percaya lah. Percaya juga sikit-sikit. Tapi, tak ada nampak. Tak pernah nampak malaikat. Kata malaikat duk pencatat amalan kiri dan kanan dah. Tu malaikat yang membantu seseorang lah pun tak pernah rasa pun selamat kita lah yang menyelamatkan diri kita. Apa kena mengena dengan malaikat? Rasa tak berapa nak percaya. Tak boleh. Wajib kena percaya, wajib kena yakin. Mesti kena lagu. Tu dalam soal akidah ni tak boleh semata-mata zan. Tak boleh semata-mata zan. Jadi sebab itu nak mencapai yakin di dalam soal akidah ni, dia tak dapat tidak. Mesti kena belajar. Sebab itu belajar sehingga tahqiq dalam soal akidah ni adalah merupakan satu kewajipan. Adalah merupakan suatu kewajipan. Itu mana tidak memadai dalam soal akidah ni, maksud cuma dalam soal ni, orang yang semata-mata taklid semata-mata. Tapi cuma dalam soal ni jumhur ulama mengatakan orang yang taklid semata-mata dalam soal akidah ni dia tidak jadi kafir. Dia tetap juga beriman. Cuma dia asi, pelaku maksiat. Sebab itulah umpamanya di dalam Jawharatut Tauhid Syekh Ibrahim Al-Laqani. Apa dia kata? Nanti saya share dulu kata-kata dia. Mana Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam Jawharatut Tauhid. Jawharatut Tauhid ni kitab tauhid dalam bentuk syair. Dalam bentuk syair.
Dia kata apa? Idh kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Kerana setiap orang yang hanya mengikut sahaja dalam soal tauhid, taklid semata-mata dalam soal tauhid, maka imannya tidak sunyi daripada keraguan. Iman dia tu boleh jadi ragu. Tu jika ketika mana tidak diganggu, ketika mana tidak ada ujian terhadap keimanan dia tu, alhamdulillah dia selamat. Mari ujian terhadap keimanan dia tu. Yalah kita tengok di kalangan orang kita, bukannya benda besar pun mari seperti Haji Qoha. Haji Qoha mengaku Nabi Melayu. Ada orang boleh percaya. Ada orang boleh percaya. Lepas tu di mana keimanan dia tentang Nabi SAW adalah Khatamun Nabiyyin, penyudah sekalian Nabi. Tak ada dia masuk. Jadi sebab apa lagu tu? Antara faktor dia adalah kerana iman dia dalam soal beriman, dia hanya taklid semata-mata, mengikut semata-mata. Tu mengikut semata-mata. Ketika diuji, dia tak ada kekuatan. Tak ada kekuatan untuk menolak da'ayah palsu tentang keimanan. Sehingga dia terjebak, dia terpengaruh juga. Sebab apa? Sebab tadi. Dia tak ada tahqiq di dalam soal akidah. Sebab itu dalam soal akidah ni saya, walaupun dalam tahqiq dalam soal akidah ni, mana di kalangan ulama ada yang mengatakan boleh tahqiq dengan cara akal, dengan cara akli yang tidak bercanggah dengan dalil, dengan nas. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mewajibkan, yang mengatakan tahqiq dalam soal akidah ni mesti kena berdasarkan kepada dalil Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Bahkan itulah yang paling selamat sebenarnya. Jadi bila kita tahqiq, sebab tu saya dalam bab akidah ni, saya selalu share ayat Quran, ayat hadis Nabi SAW berkenaan dengan persoalan-persoalan akidah ni. Kita share. Biar kita tahu akidah ni, kita tahu dengan dalil. Sebab itu adalah satu kewajipan. Sebab itu jumhur ulama mengatakan dalam soal akidah ni, orang yang semata-mata taklid, ikut-ikut sahaja, iman dia sah, tetapi dia hidup sebagai pelaku maksiat. Dia adalah asi, maknanya sepanjang masa, sepanjang hidup dia hidup sebagai pelaku maksiat. Tu. Jadi kena berhati-hati dalam soal ni. Ada juga ulama yang mengatakan iman dia itu tidak sah. Tapi bukan ramai ulama, bukan merupakan jumhur. Jumhur mengatakan imannya sah, tetapi dia tu asi, pelaku maksiat. Izzuddin Ibn Abdissalam. Yang ni saya tak sempat nak terjemah ni. Saya tak sempat nak terjemah. Tapi saya share lah juga apa yang disebutkan oleh beliau di dalam kitab dia Qawaidul Ahkam, dan saya terjemahkan. Cuma terjemahan secara bertulis itu tak sempat. Saya cuba juga pagi tadi, tak sempat. Baik. Apa yang disebutkan oleh Imam Izzuddin Ibn Abdissalam, ini salah seorang daripada tokoh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan Asy'ariyah. Dia kata apa? Jenis yang ke-23. Ini dalam perbincangan dia berkenaan dengan ilmu ini. Dia kata apa? Adh-dhununul mu'tabar fi ma'rifatil ahkam wa asbabiha wa sa'ir muta'alliqatiha. ولا يشترط فيها العلم إذ لو شرط فيها العلم لفات معظم المصالح الدنيوية والأخروية. ولا يكفي فيما يتعلق بأوصاف الإله إلا العلم أو الاعتقاد. والفرق بينهما أن الظان مجوز بخلاف مظنونه، وإذا ظن صفة من صفات الإله فإنه يجوز نقيضها وهو نقص، ولا يجوز تجويز النقص على الإله، لأن الظن لا يمنع من تجويز نقيض المظنون بخلاف الأحكام، فإنه لو ظن الحلال حراما.
Jenis yang ke-23, dia kata sangkaan-sangkaan yang boleh diambil kira di dalam mengetahui hukum dan sebab-sebabnya dan sekalian yang berkait dengan dia. Nah, dia kata tidak disyaratkan ilmu, tidak disyaratkan tahqiq. Ini dalam soal fiqh. Kerana kalau disyaratkan padanya ilmu, tahqiq, kena ada dalil. Tapi di sini bukan bermakna nak suruh kita bermudah-mudah. Terutama sekali perkara yang kita tidak biasa. Kalau perkara itu perkara yang biasa, ma'ulima minad-din bid-darurah, itu tak apalah. Seperti kita kata semayang 5 waktu apa-apa, itu memang sudah diketahui ianya adalah daripada agama secara mudah. Cara mudah. Tidak disyaratkan padanya kerana kalau disyaratkan padanya ilmu tentu akan jadi rugi banyak masalah duniawiyah dan ukhrawiyah. Ialah banyak perkara dalam urusan kehidupan kita ni. Kita tahu mana ulama mengatakan benda ni halal, boleh buat lagu ni. Apa dia panggil pindah darah, terima darah, pindah darah. Boleh seseorang halal. Tak apa, terima je lah. Terima. Okey. Tapi dia kata tidak memadai pada yang berkait dengan sifat-sifat ketuhanan kecuali ilmu atau i'tiqad. Yang ni dalam bab keimanan mesti kena ada ilmu, mesti kena ada yakin. I'tiqad tu kena pasti. Dalil, hujah tu kena pasti. Beza dia iaitu orang yang menyangka akan mengharuskan berlainan dengan sesuatu yang disangka. Dia sangka sahaja. Malaikat ni ada tu. Sangka sahaja. Dia akan boleh membawa kepada menyalahi yang disangka oleh dia. Tu. Saya rasa boleh terima lah malaikat ni ada. Kalau lagu tu, dia boleh membawa kepada menyalahi apa yang disangka. Boleh membawa kepada mana ada malaikat. Dia boleh bawa lagu tu. Sebab tu dalam soal i'tiqad ni tak dapat tidak. Mesti kena ada ilmu. Mesti kena ada ilmu. Bila mana dia menyangka salah satu daripada sifat Tuhan, maka harus kepada dia menyangka lawan kepada sifat tersebut. Dan itu adalah satu kekurangan. Itu adalah menyebabkan kerosakan kepada akidah. Jadi kerana itu tidak harus mengharuskan lawan kepada ketuhanan. Tak boleh. Dan sangkaan tidak menegah daripada mengharuskan lawan kepada sesuatu yang disangka. Jadi sebab itu seperti yang saya sebutkan tadi, sebagaimana apa yang disebutkan juga oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani, maknanya dalam soal akidah ni, dalam soal i'tiqad ni, kita mesti kena berusaha untuk tahqiq, untuk tahu dalil, tahu hujah. Untuk memastikan iman kita tidak berupaya untuk dirobohkan, tidak berupaya untuk diganggu. Jadi kena ada ratu. Jadi sebab mana yang saya sebut, saya selalu kongsikan dalil-dalil di dalam persoalan akidah ni supaya menjadikan akidah kita ni, pegangan agama kita ni mantap. Kemudian seterusnya ni untuk tajuk seterusnya ni yang insya-Allah kita sambung pula di dalam pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ada soalan ke? Sila, siapa ada soalan, sila suarakan ataupun tulis di ruang chatting. Adakah? Boleh. Siapa angkat tangan ni? Ini 4. Adakah ada
tak ada soalan. Nampak macam tak ada apa-apa soalan. Jelas semua ke apa yang saya bincangkan tadi? Rasanya semua dah jelas cukup. Saya tak buka mic dah sebenarnya. Saya dah bercakap seorang. Okey, nampaknya setakat itu saja Ustaz ya. Baik. Tak ada, semua yang dah jelas dah. Dan Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Ustaz Ahmad Nasim ya atas kesediaan dan mengupas persoalan dan perkongsian ilmu yang cukup jelas bagi kita mengenai dengan pengertian iman dan Islam ini. Dan kita memahami bahawa Islam itu adalah terdiri daripada akidah dan amalan. Maka tiada manfaat serta faedah tanpa iman, sebagaimana tidak wujud iman tanpa amalan. Semoga kita semua sentiasa dibimbing ke arah memahami akidah Islam yang sebenar dan mempersiapkan diri kita dengan bekal takwa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah dalam kesempatan kita akan bersama-sama dengan Ustaz bagi sambungan seterusnya. Dan seterusnya selepas ini kita ada lagi Claudia Hub bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Arif Zaki. Dan insya-Allah Ustaz, saya serahkan dulu kepada Ustaz untuk tangguhkan dulu majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Jadi mudah-mudahan pertemuan perkongsian kita pada pagi ini mendatangkan manfaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya tutup pertemuan kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Dan Jumaat saya jemput Jumaat sekali lagi untuk teruskan dengan kuliah duha seterusnya. Ya, waalaikumsalam. Okey. Mungkin Ustaz dah ada, Ustaz Arif Zaki. Assalamualaikum Ustaz.